Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 31 Januari 2023 bersama saya, PI Ernadia. Khairy Jamaluddin menolak dakwaan dia gelojoh mahu menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Bekas Menteri Kesihatan itu menegaskan sebelum dipecat, dia juga memikirkan kemungkinan tidak bertanding jawatan nombor 1 dan mahu memberi peluang kepada calon tertentu. Memetik Berita Harian, Khairy berkata bersedia memberi laluan dan menyokong Hishamuddin Hussein maupun Ismail Sabri Yaakob, namun semuanya tidak berlaku apabila usul jawatan utama tidak dipertandingkan diluluskan. Menjelas lanjut, Khairy berkata gelojoh bukan isunya kerana dia hanya mahu pertandingan diadakan supaya ahli parti diberi kebebasan memilih pemimpin. Tambah Khairy lagi, walaupun dipecat sehingga menjejaskan harapannya untuk memimpin UMNO dan menjadi PM satu hari nanti, dia tidak menyesal dengan tindakannya mengeluarkan kritikan keras secara terbuka terhadap UMNO serta pucuk pimpinan parti. Bagaimanapun, Khairy mengakui pemecatan itu adalah halangan terbarunya dan kemungkinan memerlukan lebih masa untuk mengejar cita-cita memimpin Malaysia. Namun, Khairy tidak menganggap ia satu masalah kerana percaya dengan rezeki dan menganggap pemecatan itu sebagai lumrah dalam kerjaya politik. Khairy dipecat pada Jumaat lalu kerana didakwa melanggar disiplin parti semasa kempen pilihan PRU15, lalu di mana beliau dilihat banyak mengkritik parti dalam siri kempennya. Dalam pada itu, Khairy mengaku ada memikirkan kemungkinan bekerjasama bersama dua rakannya iaitu Nurul Izzah dan Rafizi Ramli. Khairy juga mengakui sudah dihubungi PN dan PH berhubung kemungkinan menyertai gabungan terbabit selepas dipecat UMNO. Memetik Berita Harian, Khairy mahu meneliti aspirasi dan hala tuju beberapa parti yang menjadi musuh politiknya selama ini selain meneliti kemungkinan bertanding dalam PRN akan datang. Dalam pada itu, Khairy mengaku ada memikirkan kemungkinan bekerjasama bersama dua rakannya iaitu Nurul Izzah dan Rafizi Ramli, namun menegaskan ia bukan satu-satunya pilihan ketika ini. Tambah Khairy, faktor persahabatan antara yang dipertimbangkannya dalam menentukan langkah seterusnya, namun bekas Ketua Pemuda UMNO itu memaklumkan turut mempunyai rakan baik dalam beberapa parti lain. Khairy ditanya soalan sama ada akan turut mempertimbangkan kemungkinan bekerjasama antara dua rakan baiknya itu semasa ditemu ramah oleh beberapa media. Khairy dipecat pada Jumaat lalu kerana didakwa melanggar disiplin parti semasa kempen pilihan PRU15, lalu di mana beliau dilihat banyak mengkritik parti dalam siri kempennya. MKT UMNO turut memecat bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang, Noh Aumar dan menggantung Hishamuddin Hussein, bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Syahril Hamdan, bekas Ketua UMNO bahagian Tebrau, Maulizan Bujang dan bekas Ketua UMNO bahagian Jempol, Muhammad Salim Sharif selama 6 tahun. Kontroversi pelantikan Izzah terus mendapat kritikan. Terbaru, pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata Anwar Ibrahim melakukan kesilapan demi kesilapan sejak dilantik sebagai Perdana Menteri. Menurutnya, janji tata kelola yang baik telah dikhianati apabila Anwar melantik Ahmad Zahid Hamidi yang sedang berhadapan dengan tuduhan jenayah di mahkamah sebagai timbalannya. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin menyelar Anwar tanpa segan silu bercakap tidak serupa bikin dengan membangkitkan kesilapan pengerusi PH itu yang berjanji tidak akan memegang jawatan Menteri Kewangan namun dimungkiri. Terbaru, menurut Muhyiddin, Anwar melantik anak sendiri Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan. Muhyiddin menyifatkan slogan reformasi yang dilaungkan oleh Anwar sejak lebih 20 tahun lalu sebagai omongan kosong. Tambah Muhyiddin lagi, tidak pernah dalam sejarah Malaysia seorang PM melantik anak sendiri sebagai penasihat dan belum sampai 100 hari memerintah, Anwar telah mengkhianati semangat perjuangan reformasi. Sebagai pemimpin parti pembangkang, Muhyiddin berkata dia boleh mengambil kesempatan daripada kesilapan demi kesilapan yang dilakukan oleh Anwar dan kerajaannya. Namun sebagai rakyat biasa, Presiden Bersatu itu tidak rela melihat maruah negara tercalar kerana keterlanjuran Anwar. Bagaimanapun, masih belum terlambat untuk PM memperbaiki keadaan. Turut mengkritik ialah Transparency International Malaysia, TIM, yang berpendapat langkah Anwar melantik anaknya memberi isyarat yang salah. Presidennya Muhammad Mohan berkata langkah diambil Anwar itu akan ditafsirkan sebagai kembalinya amalan kronisme dan nepotisme di negara ini. It's because the Prime Minister himself has said before
or spoke very much against cronyism, nepotism, and all in the past. So, but then this is happening here now again. Why did the Prime Minister appoint this? Tambah Muhammad lagi, jika tidak diperbetulkan, ia akan diambil kira dalam persepsi umum di negara ini di mana kronisme telah kembali dan nepotisme telah menyelinap masuk. Muhammad berkata demikian kepada media selepas membentangkan laporan Indeks Persepsi Rasuah 2022 di Kelab Diraja Selangor hari ini. Pada 29 Januari lalu, Malaysia kini melaporkan Anwar melantik anak sulungnya Nurul Izzah sebagai penasihat kanan di Pejabat Perdana Menteri. Namun sumber dalam kerajaan yang mengetahui perkara ini memberitahu jawatan bekas ahli Parlimen Pematang Pauh itu tidak dibayar gaji. Izzah dipetik berkata antara tugasnya ialah melakukan proses libat urus dengan pihak berkepentingan termasuk orang ramai untuk Belanjawan 2023. Sementara itu, setelah kontroversi berlanjutan 2 hari, Anwar tampil menjelaskan mengenai kritikan pelbagai pihak terhadap pelantikan Izzah. Anwar berkata dia terbuka dengan semua kritikan namun berasa tidak wajar pihak yang pernah memberikan kontrak kepada anak menantu turut menyatakan bangkangan mereka. Saya tiba baiklah tegur orang okey, cuma saya nak jelaskan berbeza daripada pengalaman yang lalu. Itu soal upah dan ganjaran yang tinggi. Dia datang untuk bantu. Kalau dia datang bantu tak ada kedudukan akan dipersoalkan, tidak juga transparent dan proper. Jadi dia bantu dan saya percaya dia pastikan supaya kontrak, tender itu teratur, itu saja. Ya, bukan untuk ambil projek. Dan orang kritik ada yang kalau yang ikhlas, yang baik, saya tak ada masalah. Ya, orang civil society yang mahu supaya jangan ada amalan-amalan yang tidak sihat. Tapi yang kritik ini, termasuk yang bagi kontrak ratusan juta kepada anak dia, tak apa pula. Ada yang kerja tak ada gaji tak ada kerja pun banyak juga. Ya, ada penasihat dan duta, ada macam-macam jawatan. Jadi yang itu kita harus bezakan. Saya nak bagi jaminan insya-Allah pentadbiran kita walaupun ada yang kurang puas hati tentang putusan ini menentang rasuah tidak akan salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pegawai atau pemimpin. Tapi tidak wajar bagi orang yang memberikan ratusan juta kontrak kepada anak dan menantu, ya, ratusan juta bukan puluh juta. Ada yang mencecah sampai 1 bilion ringgit, ya, semasa jadi Perdana Menteri atau Menteri. Dan sekarang nak cuba cakap soal ketelusan. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin diheret ke mahkamah berhubung pembatalan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR antara Malaysia dan Singapura. Muhammad Hatta Sanuri menfalkan writ saman menyasarkan 2 bekas PM itu dan 3 yang lain bagi memulihkan projek itu serta menuntut mereka membayar pampasan RM1 juta ringgit kepada setiap warga negara Malaysia. Menurut salinan kertas kausa yang difalkan, plaintiff turut menamakan bekas Menteri DJPM Mustafa Mohamed dan bekas Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong. Hatta menjadi tumpuan sebelum ini berhubung tindakan undang-undang terhadap kerajaan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang menganugerahkan kedaulatan Singapura ke atas Pedra Branca, Pulau Batu Putih. Tindakan undang-undang itu gagal namun lelaki berusia 46 tahun itu membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Menurut kenyataan tuntutan tindakan terbaru yang dilihat Malaysia kini, Hatta mendakwa Mahathir cuai dan melakukan kesalahan penyelewengan apabila membuat keputusan menangguhkan projek HSR yang didakwa mengakibatkan Malaysia membayar pampasan RM46 juta ringgit kepada Singapura. Plaintiff mendakwa bahawa Muhyiddin juga melakukan kecuaian dan penyelewengan dalam jawatan awam sebagai Perdana Menteri ketika itu dengan menamatkan projek HSR pada 31 Disember 2020. Disebabkan itu, menurut Hatta, Malaysia harus membayar lebih 320 juta ringgit sebagai pampasan kepada Singapura pada 2021 untuk pembatalan perjanjian 2 hala antara kedua-dua negara. Sebelum ini, pada 1 Januari 2021, media melaporkan kenyataan media bersama oleh Muhyiddin dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, berhubung pembatalan projek HSR.
Melalui tindakan undang-undang sekarang, plaintiff memohon beberapa relief antaranya pengisytiharan untuk menarik balik pembatalan projek HSR. Hatta memohon pengisytiharan untuk memaksa defendant membayar RM1 juta sebagai ganti rugi dan pampasan kepada setiap warga negara Malaysia. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Seterusnya, ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh Bank Islam melalui cabang tanggungjawab korporatnya, Amal Bank Islam. Bank Islam melalui cabang tanggungjawab sosial korporatnya, Amal Bank Islam atau lebih dikenali sebagai Amal, telah bekerjasama dengan organisasi bukan berasaskan keuntungan, Persatuan Kebajikan Sedulur. 5 inisiatif pemekasaan komuniti telah dijalankan di Pulau Mabur. Pembinaan sistem sanitasi dan pemasangan panel solar untuk menyediakan bekalan elektrik di sekolah saudara Borneo. Penyediaan kemudahan tandas yang lebih baik untuk beberapa rumah di atas kaki bajang terpilih bagi memelihara pertumbuhan rumput laut. Menaik taraf dataran komuniti dengan memasang lampu-lampu berkuasa solar. Menyumbang peralatan kepada peniaga dan perusahaan kecil tempatan bagi menggiatkan ekonomi setempat. Serta lampu solar mudah alih, beg makanan dan tuala wanita mesra alam kepada komuniti bajang laut di sekitar pulau tersebut. Inisiatif yang kita lakukan ini adalah bertumpu untuk memelihara kelestarian dan persekitaran environment di sekitar Pulau Mabur ini supaya ianya akan dapat terus menarik pelancong ke pulau ini dan sekaligus akan menaikkan sektor ekonomi kepada penduduk-penduduk tempatan di Pulau Mabur ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.